Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sihat ya. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, saya mahu semua sudah pun bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 dan buka muka surat yang pertama. Tema pertama yang akan kita belajar pada hari ini ialah tentang tema kekeluargaan. Mari kita lihat aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan bersama keluarga. Contohnya, gambar yang pertama, aktiviti bersenam bersama keluarga. Gambar yang kedua ialah aktiviti pergi melancong. Dan gambar yang ketiga ialah aktiviti hari keluarga. Okey, seterusnya kita akan pergi pada muka surat yang kedua. Untuk muka surat yang kedua bagi unit 1, tajuknya ialah Keluarga Cergas. Dalam tajuk ini, kita akan belajar tentang kemahiran mendengar dan bertutur. Kamu perlu fokus dan dengar apa yang disampaikan dan kita akan bersama-sama bertutur dialog di bawah. Okay, baiklah, murid-murid, mari kita bersama-sama melafazkan dialog ini. Suria pagi. Nabila sekeluarga beriadah di Taman Botanikal Air Keruh, Melaka. Perbualan pertama adalah di antara Nabila dan ibunya. Ibu, tempat ini sungguh cantik. Saya suka bersenam di sini. Ramai juga yang datang bersenam. Betul Nabila, kita sangat bertuah. Pagi ini cuaca cerah, matahari bersinar terang. Amalan bersenam pada waktu pagi dapat menyihatkan dan mencerdaskan badan kita. Oh, begitu. Seterusnya, perbualan kedua ini pula antara Nasri dan ayahnya. Mengapakah kita digalakkan bersenam pada waktu pagi, ayah? Cahaya matahari pada waktu pagi mengandungi vitamin D. Vitamin D menguatkan tulang kita dan melawan pelbagai jenis penyakit. Okey murid-murid, dalam dialog ini terdapat ayat tunggal. Apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Subjek ialah frasa nama, contohnya seperti nama orang, benda, manakala predikat pula ialah satu perbuatan atau penerangan. Contoh ayat tunggal, yang pertama, Amir bermain bola. Amir ialah satu subjek iaitu frasa nama, manakala bermain bola pula ialah predikat, perbuatan atau penerangan. Contoh ayat yang kedua, Siti makan nasi ayam. Siti merupakan subjek ataupun frasa nama. Makan nasi ayam ialah predikat, menerangkan tentang perbuatan. Dan contoh ayat yang ketiga, ayah mencuci kereta. Ayah merupakan subjek ataupun frasa nama. Mencuci kereta pula ialah predikat, perbuatan atau penerangan si pelaku. Jadi, ayat tunggal yang terdapat dalam perbualan tadi ialah pertama, ibu, tempat ini sungguh cantik. Kedua, saya suka bersenam di sini. Ketiga, kita sangat bertuah. Keempat, pagi ini cuaca cerah. Dan ayat tunggal yang kelima, matahari bersinar terang. Seterusnya, kita akan pergi ke muka surat yang ketiga. Muka surat ketiga ini adalah berfokus kepada kemahiran membaca. Mari kita baca petikan ini bersama-sama. Bantu-membantu di dapur. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging, sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas.
Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Okey, dalam petikan ini mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk. Apa pula ayat majmuk ya? Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal yang disambungkan dengan kata hubung. Contoh kata hubung ialah dan, atau, tetapi, sambil, kerana dan banyak lagi. Tetapi pada hari ini kita akan belajar tentang kata hubung ini sahaja. Untuk membina ayat majmuk, kamu perlu ingat formula ini. Ayat tunggal, kata hubung dan ayat tunggal. Maka tak akan terhasillah ayat majmuk. Contoh membina ayat majmuk ialah ayat tunggal yang pertama, Aizat pergi ke sekolah. Ayat tunggal yang kedua, Halim pergi ke sekolah. Kedua-dua ayat ini perlulah digabungkan dengan kata hubung. Kata hubung yang betul untuk ayat ini ialah dan. Apabila digabungkan dua ayat ini, maka jadilah satu ayat majmuk yang lengkap iaitu Aizat dan Halim pergi ke sekolah. Seterusnya, contoh ayat majmuk yang kedua pula. Ayat tunggal yang pertama, adik suka membaca buku cerita. Ayat tunggal yang kedua, kakak suka membaca majalah. Kedua-dua ayat ini apabila digabungkan menggunakan kata hubung tetapi, maka jadilah ayat majmuk adik suka membaca buku cerita tetapi kakak suka membaca majalah. Mari kita lihat ayat tunggal dan ayat majmuk dalam petikan teks ini. Ayat tunggal yang terdapat dalam petikan ini ialah pertama, Nabila ke dapur. Kedua, Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Ketiga, Nasri membantu ayahnya. Keempat, vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Manakala ayat majmuk pula ialah Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Kedua, wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini. Ketiga, Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Keempat, makanan yang segar mengandungi vitamin. Kelima, kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberi kita tenaga. Perkataan-perkataan yang berwarna hijau dalam ayat majmuk ini merupakan kata hubung. Sekarang, sila buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat yang pertama. Tajuknya Keluarga Cergas. Aktiviti pada hari ini, kamu perlu dengar, sebut dan susun ayat. Sila dengar ayat yang saya baca, kemudian nomborkan pada ayat yang betul berdasarkan gambar. Pertama, Encik Ismail, bapa Imran membawa keluarganya meluncur ais. Mereka sering meluncur ais pada hujung minggu. Kedua, Encik Ismail membantu Irmi memakai kasut geluncur ais. Beliau mengikat tali kasut Irmi dengan kemasnya. Ketiga, Imran pandai meluncur ais. Dia sangat seronok. Keempat, Puan Sakinah, ibu Imran, mengajar Irmi meluncur ais. Irmi sangat teruja dapat belajar meluncur ais. Kelima, Imran meluncur ais bersama-sama dengan bapanya. Mereka mengelilingi gelanggang. Dan yang keenam, setelah puas bermain, mereka memulangkan kasut geluncur ais di kaunter pemulangan. Bagi muka surat yang kedua pula, kamu perlu baca teks, kemudian tuliskan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam teks tersebut. Saya harap kamu dapat membuat tugasan ini berdasarkan apa yang telah saya terangkan sebentar tadi. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Selamat membuat tugasan dan terima kasih.